dan tidak boleh menyanggah beliau. Di situ waktu itu kita dah lihat bagaimana Mahathir sudah mula merupakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini berbeza sewaktu sebelum PRU, ya, sebelum PRU, di mana beliau sanggup jumpa Anwar di penjara di mahkamah beberapa kali, ya, untuk menunjukkan kepada Datuk Seri Anwar bahawa beliau ni orang yang sudah insaf, yang ingin ikhlas berjuang dalam harapan dan sebagainya. Dan saya rasa tak mudah juga untuk Datuk Seri Anwar memberikan restu menerima Tun sebagai Perdana Menteri. Tetapi demi rakyat, dan Anwar memikirkan demi rakyat, dan beliau sedar beliau berada dalam penjara. Rakyat mahukan beliau menjadi Perdana Menteri, tapi beliau berada dalam penjara. Tetapi daripada kita tidak boleh nak berjuang, tidak boleh meneruskan perjuangan, maka Anwar Ibrahim terima Tun sebagai Perdana Menteri. Dan ini patutnya Tun jadikan satu, kalau Tun ni orang yang ada nilai moralnya ataupun imannya, kalau orang yang beriman, yang selalu berpegang berjanji tidak menipu dan hidup tidak ikanat, ya, dengan rakyat dan juga dengan parti. Dan sepatutnya Tun selepas hampir 2 tahun ataupun selepas 2 tahun beliau sepatutnya memberikan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum kerajaan jatuh, kita dah melihat dah, ya, langkah-langkah Tun tidak ada sedikit pun rasa ataupun usahanya untuk menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri. Bila ditanya oleh wartawan, bila ditanya oleh sesiapa pun, bila beliau nak letakkan jawatan, beliau kata sehingga ekonomi pulih, kemudian beliau kata 2 tahun, kemudian beliau kata selepas APEC, macam-macam alasan, sehinggalah kita semua tahu bahawa pada mesyuarat Presiden, ya, Majlis Presiden Pakatan Harapan sebelum kerajaan Pakatan Harapan tumbang, di mana ada usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan pada malam itu, di mana desakan-desakan dibuat untuk Tun memberikan tarikh meletakkan jawatan. Tetapi Anwar Ibrahim ni orang yang bijaksana, dan beliau tahu bahawa terdapat, ya, usaha-usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan, dan taktik itu digunakan oleh Azmin, Zuraida dan sebagainya. Beliau mahukan supaya Pakatan Harapan masa itu berpecah, dan beliau boleh gunakan alasan perpecahan Pakatan Harapan ini untuk menghalalkan tindakannya bersama dengan Muhyiddin untuk menubuh kerajaan baru. Ini taktik dia. Tetapi Anwar dapat baca, dan Anwar segera, ya, menghalang tindakan ataupun taktik mereka, dan Anwar bersetuju bahawa Tun boleh jadi Perdana Menteri selepas APEC, tarikh kosong untuk pulang pada Tun dan sebagainya. Jadi ini amat mengecewakan Azmin. Sebab itu selepas mesyuarat Majlis Presiden, Azmin meninggalkan PC bersama dengan Zuraida, ya, merasa kecewa kerana cita-citanya untuk melihat perpecahan berlaku pada mesyuarat terakhir itu gagal. Ini kerana adalah di atas kebijaksanaan Anwar untuk menggagalkan perancangan jahat Azmin dan juga Muhyiddin dan juga Zuraida. Ya, ini Anwar boleh baca, dan saya pelik kenapa Tun tidak boleh baca. Sedangkan Tun tahu awal-awal lagi, bahkan Anwar setiap minggu datang berjumpanya di pejabat. Dan Anwar, seperti mana yang kita sebut, yang kita tahu, Anwar pernah katakan bahawa beliau berjumpa dengan Tun bukan sembang-sembang kosong. Beliau menyatakan pandangan, teguran, kritikan, ya, sebab Anwar tidak akan gunakan media di khalayak ramai untuk menghentam Tun. Di luar, Anwar selalu sebut bahawa kita hendaklah memberi kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tapi bila beliau berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir di pejabat, banyak teguran yang Anwar berikan kepada Tun Dr. Mahathir, pandangan dan sebagainya, termasuk dengan isu Azmin menjadi Menteri Ekonomi, berjumpa dengan berapa ramai pemimpin UMNO, 20 lebih pemimpin UMNO ke rumahnya makan malam, ditawarkan dengan projek. Ini bukan kita sebut, ini didedahkan sendiri oleh seorang ketua bahagian UMNO dalam mesyuarat perwakilan. Beliau mengatakan beliau dapat projek daripada Azmin di rumah Azmin dalam makan malam, dan perkara itu diketahui oleh Datuk Seri Anwar, dan beliau memberikan dan beliau membuat teguran ini kepada Tun Dr. Mahathir waktu itu sebagai Perdana Menteri supaya mengambil tindakan, kerana Azmin dilantik oleh Perdana Menteri mengeruti kabinet. Paling tidaknya Tun Dr. Mahathir memberi teguran kepada Azmin
Tetapi ini tidak berlaku dan Azmin nampaknya bermaharjalela menggunakan jawatannya sebagai Menteri Kanan, pergi sana bagi tawaran peruntukan kepada Kelantan 4 juta dan sebagainya. Ya, bila warga Felda tanya tentang janji kita menghapuskan hutang Felda, kita jawab tak ada duit. Tak ada duit. Bila pelajar-pelajar bertanya tentang PTPN, kita pun kata kita tak boleh nak buat sebab tak ada duit. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh bagi kepada Kelantan, Terengganu duit berjuta-juta. Dan kita boleh bagi royalty kepada Kelantan dan Terengganu. Betul, memberikan royalty kepada Kelantan dan Terengganu itu ada dalam manifesto kita. Tetapi kita jangan lupa bahawa manifesto kita untuk menghapuskan hutang-hutang Felda dan hutang PTPN ini adalah juga dalam manifesto Pakatan Harapan. Takkan Mahathir tidak boleh memberi keutamaan mana satu yang patut diberi. Ya? Sepatutnya isu royalty boleh dikemudiankan sehingga ekonomi negara bagus dan kena baik. Kita ada keuangan, kita boleh bagi royalty. Sepatutnya kita lebih dahulu utamakan nasib warga Felda dan juga anak-anak muda, pelajar-pelajar dalam hutang-hutang mereka dalam PTPN. Tapi kita berikan kepada Kelantan dan juga Terengganu. Sebab apa? Sebab kita ada perancangan yang sebenarnya untuk mendapatkan sokongan daripada kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, iaitu daripada PAS. Dan tak pelik selepas itu Presiden PAS secara terbuka, ya, dan juga UMNO secara terbuka dalam parlimen menyatakan sokongan mereka kepada Tun Dr. Mahathir sehingga PRU yang ke-15, sampai PAS sanggup menyatakan akan mengemukakan usul undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sampai PRU ke-15. Inilah yang menjadikan Mahathir rasa amat selesa, ya, terbuai dengan puji-pujian daripada pemimpin PAS. Ya, begitu juga dengan Azmin, Zuredah membuat kenyataan bahawa Tun Dr. Mahathir harus diberikan peluang untuk menjadi Perdana Menteri sehingga PRU 15. Sebab apa kenyataan-kenyataan ini dikeluarkan oleh Azmin, oleh Zuredah, oleh pemimpin PAS dan pemimpin UMNO? Sebab apa kenyataan ini dikeluarkan? Kerana mereka nak menghalang kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir selepas 2 tahun. Tun tahu dan sebab itulah Tun membiarkan Azmin bermajalela, melupakan nasib warga Felda, melupakan anak-anak muda yang menghadapi hutang PTPN dan memberi royalty kepada Kelantan, Terengganu, memberi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang ketika itu, ya, yang tidak pernah pun mereka perolehi sebagai pembangkang. Kita jadi pembangkang pun tidak dapat peruntukan, tapi kita beri. Waktu itu kita sanggup menghabiskan duit untuk ini, tapi kita tidak sanggup menghabiskan duit untuk warga Felda. Sebab itulah sekarang ini bila kita jatuh sebagai kerajaan dan kita jadi pembangkang, satu masalah besar untuk kita menceritakan kepada warga Felda bagaimana kita nak meyakinkan mereka bahawa Pakatan Harapan akan membuat perubahan dan juga reformasi kepada negara. Sebab 22 tahun yang lalu reformasi ini tidak berjalan. 22 bulan kita memerintah. 20 bulan kita memerintah, Tun Dr. Mahathir gagal melaksanakan reformasi yang nampak memberi kesan kepada rakyat. Sikit-sikit adalah, termasuk juga kadang-kadang ada yang benda yang baik, ya, benda yang baik tetapi dilaksanakan dalam keadaan suasana yang tidak begitu tepat, ya, ataupun timing lah. Memang niat tu baik tetapi timing tak kena, tapi kita buat walaupun tidak ada dalam perjanjian dan juga manifesto, tapi kita lakukan ini. Dan yang kita lakukan ini mendatangkan kesan yang tidak baik. Contohnya melarang menghisap rokok di kedai-kedai. Okey, itu satu niat yang baik oleh Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli, yang saya tahu memang dia seorang yang tokoh politik yang begitu kurang berpolitik. Beliau bekerja dengan betul jujur dan sebagainya. Tetapi beliau lupa bahawa beliau ahli politik, ya. Niat beliau untuk melaksanakan arahan itu ataupun dasar ini, ya, tidak membenarkan anak muda merokok di jalan. Satu niat yang baik tetapi timing, ya, dalam keadaan kerajaan kita belum begitu bagus, baru kata orang tu ibarat bayi yang baru bertatih-tatih nak bangun, ya. Sepatutnya benda ini tidak jadi pengutamaan ketika itu. Dalam keadaan anak muda waktu itu BSS mereka dirampas RM300 jadi dikurangkan, dalam PTPN mereka tidak dapat ditunaikan, kita letak sebagainya. Ini arahan, memang niat itu baik,
tujuan itu baik, tetapi timing pelaksanaannya dan keadaan negara kita, dan keadaan kita baru lagi menjadi kerajaan, dan banyak lagi perkara yang besar-besar yang masih belum kita dapat laksanakan. Kita ambil benda-benda begini yang rakyat yang mungkin sentiasa rakyat yang mungkin di atas pagar akan merasakan satu sukar untuk menerima dasar-dasar yang begini yang diadakan secara drastik. Sebab itu saya katakan, apabila kemusnahan ini dalam 22 bulan kita menjadi kerajaan, kemusnahan ini berpunca dari Tun Dr. Mahathir. Mungkin ramai yang katakan ini adalah keputusan kabinet dan sebagainya. Betul, itu keputusan kabinet. Tetapi kekuatan politik pada Tun Dr. Mahathir itu pun sudah tak ada. Bagaimana dia nak bina kekuatan politik di kalangan ahli kabinet? Ahli kabinet pun dia nanti orang-orang yang dirasa dia boleh makan. Orang yang masa yang akan takkan melawan beliau dan sebagainya. Dan yang paling yang kita tak boleh maafkan apabila Tun Dr. Mahathir ini tidak langsung memberi ruang kepada bakal penggantinya Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk menggantikan beliau, walaupun sepatutnya dalam 22 bulan itu beliau sepatutnya sudah menunjukkan kesungguhannya untuk menyerahkan jawatan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tetapi beliau bukan saja nak tunjukkan kesungguhan, bahkan beliau menunjukkan sikap yang seolah-olah memang takkan serah Dato' Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau menunjukkan sikap egonya dan tidak berterima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok suatu mesyuarat terakhir, mesyuarat terakhir Majlis Persediaan Pertahanan Harapan, apabila Anwar mencadangkan agar Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri selepas APEC, dan tarikhnya terpulang pada Tun. Suatu sidang media diadakan, kalau tuan-tuan lihat balik suatu sidang media itu, apabila wartawan tanya bila Tun akan letakkan tarikh selepas APEC untuk memberikan jawatan kepada Anwar, Tun jawab, saya dapat mandat daripada Pakatan Harapan, terpulang pada saya lah bila saya nak letak. 1 hari sebelum PRU pun saya boleh letak. Cara dia menjawab dalam keadaan Anwar berada di sebelahnya. Peralihan akan berlaku lepas APEC. No time, no date, no nothing. Only lepas APEC. Terpulang kepada saya, sama ada saya nak lepas ataupun tak lepas. Itulah kepercayaan yang ditunjuk. Keadaan cakapnya masih ego, sombong, seolah-olah beliau rasa puas hati. Mesyuarat malam itu terpaksa tunduk kepada beliau, terpaksa tunduk kepada beliau kerana meletakkan beliau menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar terpaksa kosongkan tarikh, terpulang pada beliau untuk bila beliau nak letakkan jawatan. Sepatutnya kalau beliau ada sikap terima kasih, ikhlas, paling tidaknya beliau katalah beliau berterima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim kerana mencadangkan beliau menjadi Perdana Menteri, sehingga saya boleh berunding dengan Anwar bila waktu tertarikh yang sesuai itu serahkan jawatan. Tapi beliau tak sebut. Beliau sebut terpulang pada saya nak letak bila 1 hari sebelum PRU 15 saya boleh letak. Tengok jawapan ini, jawapan yang seolah menghina Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang memberikan beliau ruang untuk terus menjadi Perdana Menteri. Jadi ini mungkin inilah balasan yang Allah tunjukkan kepada Dr. Mahathir, bahawa beliau telah pun diaibkan, beliau telah pun dimalukan, seluruh dunia. Beliau nak letak muka di mana, bila letak jawatan, kemudian ahli parti sendiri tolak beliau dipecat oleh SUK-nya. Tak pernah berlaku dalam mana-mana parti pun, hatta parti yang paling kecil, parti PSM, parti kita dulu ke, atau parti Semangat 46, parti-parti yang nyamuk-nyamuk dulu pun tak pernah berlaku presiden mereka dipecat oleh SUK, oleh budak pejabat. Tapi Tun Dr. Mahathir yang dikatakan seorang negarawan, tokoh hebat apa semuanya, tapi dalam akhirnya dalam parti dia dibuang oleh SUK partinya dan ditinggalkan oleh ahli partinya yang beliau angkat, yang beliau yakin, yang beliau asaskan, tapi beliau dibuang. Ini Tuhan tunjuk bahawa bagaimana egonya Tun Dr. Mahathir akhirnya dimalukan, bukan oleh Anwar Ibrahim, tetapi dimalukan oleh ahli partinya sendiri. Sebab itu saya rasakan bahawa sudah tibalah masanya Pakatan Harapan menjauhkan diri kita daripada manusia seperti ini, dan tak usahlah
kita gunakan alasan kita nak dapat mandat rakyat, kita gunakan alasan kita harus bekerjasama dengan sesiapa sahaja walaupun Tun, kerana Tun lawan UMNO. Tetapi kita harus tahu sesiapa boleh bantu kita, tetapi jangan kita sesekali sanggup bersama dengannya mengikut kehendaknya. Kalau Pakatan Harapan itu ada majlis presiden, keputusan Pakatan Harapan itu nak ada dipegang dan kita gigit kuat-kuat di mana saja kita bincang, inilah keputusan yang kita patut bawa. Jangan kita bercakap dalam Pakatan Harapan kita nak Perdana Menteri orang ini, bila kita berunding tengok ini ada cadangan daripada Tun, maka kita pun ubah dan ini akan menyusahkan. Bermakna kita tidak berpegang dengan apa yang sebenarnya. Dan kita lupa bahawa sekarang ini Tun Dr. Mahathir bukan lagi sebahagian daripada Pakatan Harapan, ya. Parti barunya, Parti Pejuang pun, ya, bukan berada dalam mana gabungan, ya, bukan berada dalam mana bergabungan. Pakatan Harapan tak ada, dalam Perikatan pun tak ada, dalam Muafakat Nasional pun tak ada, bahkan mungkin tak tahu sama ada Pejuang ini telah pun didaftarkan dan boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang. Dan saya dengar bahawa Pejuang pun telah berkata PRU akan datang, beliau nak parti ini akan bertanding tidak kurang daripada 35 kursi. Saya kata, saya fikir biarlah, ya, Pejuang ini beragangan, ya, dengan mimpi-mimpi indah mereka. Beliau bukan boleh saja, Pejuang bukan saja boleh bertanding 35, bahkan 222 kursi pun kita boleh benarkan, kita tak ada masalah, ya, sebab Pejuang bukan dalam Pakatan Harapan. Bertanding 222 kursi parlimen pun tidak ada masalah. Cuma dalam Pakatan Harapan kita ada pembahagian kursi kita tertentu, dan jangan sesekali kita melibatkan parti ini di dalam Pakatan Harapan, kerana ini akan menjadikan parti kita seperti masalah yang dihadapi oleh Parti Perikatan Nasional, seperti masalah yang dihadapi oleh Muafakat Nasional. Mereka pun bermasalah sekarang ini kerana mereka ada Muafakat Nasional, mereka ada Barisan Nasional, mereka ada Perikatan Nasional. Tiga-tiga ini kita pun tak tahu di mana mereka gunakan untuk dalam pilihan raya akan datang, ya. Jangan kita cuba untuk mendatangkan masalah, kerana kita sudah ada tiga parti yang asas penubuhan Pakatan Harapan, iaitu Keadilan, DAP, Amanah. Apa salahnya kita fokus ke tiga parti ini untuk berdepan dengan Muafakat, Perikatan, Barisan Nasional? Saya rasa kita ada lebih peluang lebih baik. Kalau kita terima juga Pejuang di dalam Pakatan Harapan, kita akan menjadikan satu masalah di dalam Pakatan Harapan. Bukan sahaja peragian kerusi, tetapi rekod mereka, terutama Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ini, saya rasa, saya baru-baru ini saya ada buka, memang saya buka bancian ataupun kaji selidik oleh Facebook, sudah hampir 5,000, ya, 4,000 lebih 5,000. Memang tidak bolehlah dijadikan satu muktamad lah keputusan itu, tapi paling tidak boleh gambarkan bahawa 4,000 hampir 5,000 yang memberi pandangan 97% tidak mahu Tun berada dalam Pakatan Harapan, ya. Ini kita punya bancian. Memang semua bancian pun tidak boleh jadi satu keputusan muktamad, sama ada daripada AID ataupun daripada Merdeka Center dan sebagainya, bukan muktamad. Tetapi gambaran menandakan bahawa Tun Dr. Mahathir ini ditolak ramai orang, ya. Sebab itu kita tak pelik dalam PRK selagi kita bawa nama Tun Dr. Mahathir, ia tidak memberi keuntungan kepada Pakatan Harapan. Bahkan kalau saya lihat, ya, dalam page-page pemimpin DAP sendiri pun, ya, seperti Anthony Locke dan sebagainya, bila beliau bercerita tentang sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, komen-komen yang daripada kaum Cina begitu banyak menghentam, ya. Dan orang Melayu juga menolak Tun Dr. Mahathir. Kita kena ingat, sekarang Tun Dr. Mahathir bukan saja mendapat sokongan daripada orang Melayu, dia tak dapat sokongan daripada orang Melayu, bahkan beliau tidak dapat sokongan daripada kaum-kaum yang lain, apatah lagi di Sabah dan Sarawak. Jadi di mana keuntungannya, ya, kepada Pakatan Harapan untuk kita nak pelihara orang tua ni? Sebab itu saya katakan kita ada asas sebenarnya untuk menolak Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan, dan Tun Dr. Mahathir tahu mengapa kita begitu kritis terhadap beliau, ya. Beliau tahu beliau telah melakukan kesalahan, tetapi egonya, ya, beliau tidak mahu mengaku kesalahan. Mereka akan meletakkan kesalahan ini kepada orang lain
meletakkan kesalahan ini kepada Azmin, meletakkan kesalahan ini kepada Muhyiddin, yang kita pun tahu memang salah, kan? Dan paling tak logiknya, dia juga mengaitkan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya, oleh kerana Dato' Seri Anwar Ibrahim katanya tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu di mana datangnya hujah untuk mengatakan Dato' Seri Anwar Ibrahim ni tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Mana kenyataan Dato' Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa Tun kena letak jawatan pada tarikh sekalian, pada tempoh sekalian untuk saya jadi, tak ada. Bahkan yang selalu dengar daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim adalah memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ini yang selalu dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim. Yang selalu mendesak Tun letak jawatan adalah penyokong-penyokong, di orang atas pagar, ya, aktivis media sosial dan sebagainya, kerana mereka tahu kalau mereka biarkan, ya, nak tunggu Anwar mendesak Tun, Anwar takkan desak. Tetapi kalau kita biarkan, Tun ni akan jadi menteri sampai dia mati. Sebab itu kita ada desakan. Ini bukan arahan daripada Anwar Ibrahim. Ini adalah kesedaran daripada penyokong-penyokong yang kenal dan meneliti dan mengikuti, ya, cara-cara Tun menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kita tak yakin, kalau kita tak tegur, kalau kita tak tekan Tun Dr. Mahathir ini, ya, Anwar takkan desak. Sebab itu kita kena tegas, penyokong-penyokong kena tegas. Seperti sekarang ini, nak tunggu Anwar mengeluarkan kenyataan untuk menolak Tun dalam Patah 8, saya rasa tak mungkin, ya. Sebab Anwar ni jiwanya besar. Dia kena dengar dulu pandangan pimpin DAP, dia kena dengar dulu pandangan Amanah. Selagi Amanah kata boleh terima Tun, DAP kata boleh terima Tun, Anwar kata okey, kan? Kalau Tun tak mau terima dia pun tidak ada masalah, ya. Yang nak jauhkan diri daripada Anwar Ibrahim ni, Tun dengan Anwar ini tidak boleh nak bersama sekarang ini, bukan Anwar Ibrahim. Kenyataan Tun Dr. Mahathir sendiri, ya, kenyataan Tun Dr. Mahathir sendiri. Beliau sendiri menyatakan beliau tidak boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ya, saya akan bekerjasama dengan Amanah, saya akan bekerjasama dengan DAP, tetapi tidak ada bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan bahawa Anwar ini berjiwa besar, walaupun Tun Dr. Mahathir tak mahu kerjasama dengan dia, tetapi Anwar Ibrahim tidak ada masalah sekiranya Amanah ataupun DAP mahu menjalin kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi bagi kami, terutamanya anggota keadilan, kita akan bersama dengan Anwar Ibrahim kerana bukan kerana kita taksub kepada batang tubuhnya, ya, sebab kita pun faham daripada awal-awal sewaktu kita nak meletak Tun sebagai calon Perdana Menteri dulu pun bukan mudah. Ramai daripada golongan reformasi, hotel reformasi, orang yang terlibat dengan reformasi yang menentang, ya, cadangan untuk letakkan Tun. Tapi akhirnya bila kita menghormati pandangan Dato' Seri Anwar Ibrahim, walaupun dengan berat hati, ya, tapi kita yakin bahawa ijtihad oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim supaya kita terima Tun, ya, demi kepentingan negara, maka kita lupakan. Tapi apa yang kita dapat daripada pengorbanan dilakukan ini, ya. Dan kita lihat sekarang ini, yang Anwar tak ada masalah, Anwar boleh teruskan kerjanya. Beliau sebagai ahli parlimen tidak meninggalkan kawasan Parlimen Port Dickson. Beliau membantu parti, beliau menggerakkan parti, dan sekarang ini beliau bekerja keras di Sabah untuk membantu warisan. Tidak ada masalah, walaupun orang kata Syafiq Abdal tidak memberi kerjasama untuk Anwar jadi PM, itu tidak masalah. Sebab itu bukannya perjuangan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Warisan tidak mahu sokong beliau jadi Perdana Menteri, itu tidak ada masalah. Kerana Anwar nak jadi pemimpin bukan kerana atas paksaan, ya. Beliau nak jadi pemimpin apabila diangkat oleh rakyat. Kalau rakyat angkat beliau jadi pemimpin, bukan kerana Syafiq Abdal, bukan kerana Tun Mahathir, ya, bukan kerana Tun Mahathir. Sebab itu untuk PRU akan datang, keadilan harus nekat, ya, keadilan harus nekat. Bahawa apa pun yang berlaku pada Parti Keadilan, sama ada Patah 8 ini boleh digabungkan seperti dahulu, maka kita bekerjalah seperti dahulu. Dan sekiranya terpaksa keadilan ini bertarung bersendirian, kalah atau menang, kita harus bersedia untuk bertarung bersendirian. Sekali-kali kita harapkan supaya tidaklah lagi kita terjebak, ya, dengan permainan ataupun muslihat oleh Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak mengatakan bahawa kesemuanya harus kita tolak,
kemungkinan ramai lagi dalam parti Tun Dr. Mahathir Pejuang sekarang ini yang betul-betul ikhlas, orang yang jujur dalam perjuangan, ya. Mereka boleh bersama dengan kita, tetapi untuk menerima kembali Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya rasa cukuplah buat Pakatan Harapan, dan janganlah kita memberikan sedikit ruang pun pada beliau untuk mengucap-kacirkan kembali Pakatan Harapan. Cukup kita memaafkan beliau apabila kita menerimanya mengetuai Pakatan Harapan, tetapi beliau tidak sedikit pun berterima kasih. Bahkan beliau melupakan terus pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan apabila beliau membuat keputusan yang penting, iaitu untuk meletakkan jawatan. Meletakkan jawatan Perdana Menteri adalah satu jawatan yang begitu penting, satu tindakan yang begitu penting yang tidak seharusnya beliau lakukan bersendirian, ya. Kalau beliau diangkat oleh Pakatan Harapan, beliau diangkat oleh Majlis Presiden untuk menjadi Perdana Menteri, mengapa beliau meletakkan jawatan, beliau membelakangkan Majlis Presiden? Ini persoalannya. Dan beliau terbukti juga, ya, bila beliau meletakkan jawatan, beliau bukan sahaja khianat Pakatan Harapan, beliau juga cuba sabotaj Pakatan Harapan. Apa buktinya? Apabila beliau meletakkan jawatan, apabila beliau nak kembali menjadi Perdana Menteri, beliau kata beliau nak jadi Perdana Menteri untuk kerajaan perpaduan. Kerana beliau sangkakan bahawa UMNO, PAS, ya, parti-parti lain mungkin sokong beliau jadi Perdana Menteri semula, tapi atas nama kerajaan perpaduan. Ada menteri daripada UMNO, ada menteri di PAS, dan beliau kata beliau akan lantik juga profesional, ya, menganggota kabinet dalam kerajaan perpaduan, kerajaan yang beliau kerajaan perpaduan yang ingin beliau wujudkan untuk menjadi Perdana Menteri kali yang ketiga. Kenapa beliau sebut kerajaan perpaduan? Kenapa beliau tidak kata untuk menjadi Perdana Menteri untuk bawa balik Pakatan Harapan? Memang beliau nak hancurkan Pakatan Harapan pada waktu itu. Oleh itu beliau timbulkan, ya, isu mengenai kerajaan perpaduan. Alhamdulillah, niatnya untuk menjadi Perdana Menteri bawah kerajaan perpaduan ini tidak disetujui oleh PAS, tidak disetujui oleh UMNO, bahkan Pakatan Harapan pun tidak bersetuju, dan akhirnya dia baru nak kembali balik kepada Pakatan Harapan. Tetapi memang terlambat usaha beliau, dan di situ pun kita dah nampak bahawa usaha beliau untuk menghancurkan Pakatan Harapan apabila beliau ada niat untuk mengadakan kerajaan perpaduan, ya. Sebab apa beliau nak jadi kerajaan perpaduan ni? Sebab beliau nak jadi Perdana Menteri sekali lagi di bawah kerajaan perpaduan. Apabila beliau jadi Perdana Menteri sekali lagi, jangan kita desak beliau serah pada Anwar, kerana beliau akan kata ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan tidak pernah menjanjikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8. Yang menjanjikan itu adalah kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni kerajaan Pakatan Harapan dah tak ada, yang adalah kerajaan perpaduan yang saya jadi Perdana Menteri. Terpulang pada saya, bila saya nak letak jawatan, terpulang pada saya nak serah kepada siapa. Ini matlamat Tun Dr. Mahathir. Sebab itu beliau menyebut tentang kerajaan perpaduan. Mengapa beliau harus cerita tentang kerajaan perpaduan sedangkan beliau dah ada kerajaan Pakatan Harapan? Apa salahnya beliau pulihkan kembali kerajaan Pakatan Harapan? Kerana beliau tahu selagi beliau berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, nama Anwar Ibrahim itu tetap menghantui fikirannya, dan beliau tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab apa? Saya tak tahu. Sebab apa? Begitu takutnya beliau kepada Anwar Ibrahim, saya tak tahu. Sebab tapi bagi kita penganalisis politik semua tahu rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah bersama dengan Tun Dr. Mahathir, dan kita tahu bagaimana Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri. Kita tahu rekod kecemerlangannya, sampai sekarang pun tidak ada kes penyelewengan yang boleh dikaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu latar belakangnya, kita tahu kebolehannya, kita tahu pengaruhnya di luar negara, kita tahu tentang keluarganya, bagaimana, ya, moral keluarganya kalau dibandingkan dengan lain-lain pemimpin, sama ada Tun, Mukhlis dan sebagainya. Kita tahu, banyak cerita kita tahu. Dan yang paling saya fikir yang paling Tun takut Anwar jadi Perdana Menteri ini adalah dia bimbang sekiranya Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri yang jauh lebih hebat daripada beliau, ya, yang jauh lebih hebat daripada beliau, dan beliau mahu sejarah merakamkan. Okey,
Ini masalah dia. Gangguan internet dan juga okey. Saya nak baca pun komen tak dapat baca. Okey, terima kasih.